Aduhlah bapa, aduhlah emak, jangan biarkan, tolonglah anak, tolonglah hakim yang sakit gigi, rasa macam dipalu, sakit gigi terlalu, apa emak tak nampak, gigi hakim sudah bengkak. Aduh mak sakitnya, aduh mak sakitnya. Kan dari dulu mak bilang apa? Gosoklah gigi, janganlah lupa. Gosoklah gigi siang dan pagi. Gigi putih berseri, cantik manis dipandang. Kalau hakim dengar nasihat, badan kuat, gigi pun sihat. Kan? Mak dah bilang? Ya, Mak. Mesti lupa nak berus gigi. Dah jangan nangis lagi. Mak ada ubat untuk hakim. Ambil cengkih ni, gigit pada gigi yang sakit. InsyaAllah kurang sakitnya. Baik, Mak. Hakim akan ikut apa yang Mak cakap dan Hakim janji lepas ni Hakim akan gosok gigi. Ya, macam itulah anak yang Terima baik. kasih, Mak. Sama-sama. Cepat gigit tu. Yalah. Assalamualaikum, apa khabar kepada semua murid yang cantik dan handsome. Kembali bersua kita dalam Menengah Atas bersama dengan saya Lokman Hakim, dan hari ini saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan Cikgu Latifah binti Tarkib, merupakan guru cemerlang Bahasa Melayu dari SMK Agama Johor Bahru, Johor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Hakim, cikgu sihat. Alhamdulillah. Hakim sihat? Alhamdulillah, saya pun sihat dan saya seronok dapat bergandingan lagi dengan Cikgu Latifah kita. Dan bersama dengan kita juga hari ini iaitu Cikgu Lina, juru bahasa kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad, Selangor. Apa khabar Cikgu Lina? Ya, cantik Cikgu Lina hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini, dan saya juga bersama dengan murid-murid dalam talian. Jom kita kenal dengan mereka. Boleh Cikgu? Boleh, silakan. Jemput masuk murid-murid kita dalam talian. Iaitu dia, yang segak, kacak, cantik, menawan. Cukup. Jadi boleh ke Cikgu kenalkan mereka kepada kami? Baiklah Hakim, cikgu akan kenalkan terlebih dahulu. Cikgu ada 4 orang murid pada hari ini bersama-sama di dalam Google Meet. Yang pertama, cikgu kenalkan Muhammad Amir Hifzan. Mana angkat tangan sikit, Amir? Okey, lambai sikit, Amir. Ya. Yang kedua, cikgu ada Siti Rushdina. Ya, Siti Nur Rushdina. Dan ketiga, cikgu ada Putri Nur Jannah. Mana Jannah? Angkat tangan. Dan yang keempat, cikgu ada Muhammad Harith Syami. Ya, jadi kita ada 4 anak-anak bersama dalam Google Meet, Hakim. Baik, terima kasih kepada murid-murid kita dalam talian dan juga yang menonton dari rumah. Dan sekarang kita nak teruskan pembelajaran kita. Untuk pertama kali ini kita nak tahu dulu, Cikgu, apakah standard pembelajaran kita hari ini? Baiklah, Hakim dan anak-anak yang berada dalam Google Meet dan juga yang sedang menonton pada hari ini, tajuk kita ialah penawar dalam sajian, iaitu khusus untuk anak-anak belajar bahasa Melayu tingkatan 5, Hakim. Dan standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 1.7.2, iaitu murid-murid akan berunding secara kritis untuk membuat keputusan dan memberi justifikasi tentang sesuatu perkara secara bertata susila. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid pada akhir siaran nanti, murid-murid dapat berunding untuk membuat keputusan menentukan apakah pokok herba yang mereka pilih untuk taman herba, dan pada masa yang sama mereka akan memberikan justifikasinya. Ya. Baiklah, sebelum cikgu melanjutkan aktivitinya pada hari ini, Hakim dan juga anak-anak dalam Google Meet, kita nak tahu juga, cikgu ada sebut herba tadi. Betul. Kita nak tahu apakah maksud herba. Dengan merujuk Kamus Dewan edisi keempat, herba bermaksud tumbuhan kecil
biasanya tidak berkayu, ya, batangnya lembut dan daunnya boleh dibuat makanan, boleh dibuat ubat-ubatan dan kadang-kala boleh digunakan aromanya untuk pewangi. Ya, betul. Manakala perkataan penawar bermaksud boleh menawarkan racun ataupun sakit yang dialami oleh seseorang. Dan seterusnya cikgu ada juga sebut tadi dalam tajuk sajian. Sajian maksudnya apa yang kita sajikan untuk dipersembahkan sebagai hidangan makanan. Jadi itulah antara perkara-perkara yang perlu anak-anak dalam Google Meet dan anak-anak yang sedang menonton tahu serba sedikit tentang tajuk pelajaran kita pada hari ini, Hakim. Baik, terima kasih cikgu atas pencerahan. Dan sekarang ni cikgu, dan sebelum tu cikgu, saya nak tanya dulu, apakah kaitan gimmick kita tadi cikgu dengan pembelajaran kita hari ini? Soalan yang baik tu, Hakim. Gimmick kita tadi ada kaitannya sebab tadi Hakim melakonkan watak seorang anak yang mengalami sakit gigi. Betul, cikgu. Jadi kalau kita tajuk kita ialah penawar dalam sajian, yang cikgu gunakan tadi cengkeh itu merupakan antara bahan yang digunakan oleh ibu-ibu di rumah untuk bahan dalam masakan. Dan bahan tersebut sebenarnya ada fungsi untuk merawat. Nanti kita tengok dalam sesi pembelajaran ini, cikgu akan tentukan apa kegunaan cengkeh itu tadi. Dan Luqman dan Hakim akan tahu jawapannya. Ya, baik. Rupanya cengkeh ni pun dia ada dia punya khasiat dia. Betul. Saya ingatkan untuk masakan sahaja. Jadi selepas ini kalau murid-murid kita ada sakit gigi, boleh ikhtiar dengan cengkeh, mudah-mudahan disembuhkan. Baiklah, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Menengah Atas bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Cikgu Latifah binti Tarkib, Guru Cemerlang Bahasa Melayu dari SMK Agama Johor Bahru Johor, dan bersama dengan kita juga hari ini guru bahasa kita, jurubahasa kita Cikgu Lina dari SMK Sultan Abdul Samad Selangor dan murid-murid dalam talian. Baik cikgu, untuk segmen ini apakah yang akan kita fokuskan? Baiklah, Hakim dan juga anak-anak pasti tidak sabar nak tahu cikgu, apakah kegunaan bahan-bahan yang kita gunakan tadi tu. Kalau Hakim tengok atas meja Hakim, kita ada beberapa bahan yang digunakan oleh ibu-ibu di dapur. Jadi kita nak tengok sekarang kegunaannya yang akan disebut dan cikgu masukkan dalam bahan untuk pembelajaran kita hari ini. Herba jadi ubat. Ya. Dan apa yang akan anak-anak pelajari ataupun laksanakan untuk aktivitinya, murid-murid akan membaca secara mekanis. Ya. Kalau Hakim merujuk buku teks sekarang yang ada di depan Hakim, sebenarnya cikgu menggunakan bahan yang terdapat di dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5, halaman 84-85. Dan murid-murid selepas ini akan membaca secara mekanis muka surat yang tersebut. Dan kemudian mereka akan diminta untuk memberikan pendapat tentang kaitan perubatan tradisional dan juga perubatan moden. Dan akhirnya cikgu akan bahagikan mereka kepada dua kumpulan, iaitu pertama kumpulan cengkeh dan kedua kumpulan pudina. Mereka akan mencari maklumat penting yang terdapat dalam bahan tadi dan akan memindahkannya ke dalam bentuk peta ataupun borang grafik yang cikgu panggil borang KWH. Pada ketika ini anak-anak akan menggunakan aplikasi Jamboard Canva. Ya, jadi itulah antara aktiviti yang anak-anak akan lakukan untuk bahagian ini, Hakim. Okey, baik. Jadi bagaimana murid-murid kita ya? Boleh kita teruskan setakat ini? Ya, anak-anak dah bersedia? Dah bersedia ya? Mantap. Terbaik murid-murid kita. Baiklah Hakim, inilah bahagian pada buku teks. Hakim mungkin boleh tunjuk sikit pada anak-anak murid yang berada di kaca televisyen sekarang.
ini bahagian yang ada dalam buku teks. Cikgu rujuk buku muka surat 84-85 dan cikgu keluarkan beberapa tajuk ataupun tajuk kecil yang terdiri daripada beberapa bahan herba. Pertama, cikgu nak anak dalam Google Meet baca tentang kemangi. Siapa yang akan bacakan untuk cikgu ni? Okey. Siapa yang nak bantu cikgu? Izinkan saya, cikgu. Ya, silakan Haris. Baca secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Silakan Haris. Kemangi. Akar boleh direbus dan diminum untuk merangsang dan melawaskan haid, merawat demam panas, influenza dan selesema. Daun. Ditumbuk dan digunakan pada bengkak, bisul, lebam, penyakit kulit dan sakit kepala. Ya, terima kasih Haris. Begitulah dia. Perkataannya disebut dengan baik ya Hakim, dan tumbuhan ataupun herba yang dibacakan oleh Haris tadi ialah pokok kemangi. Pernah dengar tak Hakim? Pokok kemangi. Saya kali pertama, cikgu. Jadi lepas ni Hakim dan juga anak-anak yang berada dalam Google Meet dan sedang menonton boleh cari macam mana rupa bentuk pokok kemangi, sebab khasiatnya juga sangat banyak. Betul. Daripada akar dan juga daunnya. Yeah. Kita tengok herba yang kedua. Kita ada bunga telang. Yang ini mesti Hakim biasa. Betul. Yang ini saya selalu dengar dan nampak, cikgu. Betul. Jadi siapa nak bantu cikgu untuk baca tentang bunga telang? Okey, siapakah? Sila angkat tangan. Silakan Saya, Jana. cikgu. Ya, silakan Jana. Bunga telang, sejenis pokok menjala daripada spesies kekacang, meredakan tekanan, mengurangkan risiko penyakit jantung, bersifat antidiabetik, meredakan demam, baik untuk kesihatan rambut. Ya, terima kasih Jana. Jadi kalau sebelum ni Hakim tahu bunga telang ni untuk apa? Bunga telang ni orang selalu buat air, cikgu Betul ya? Boleh buat air dan untuk masakan. Oh, boleh juga. Masakan apa agak-agaknya? Masakan tak pastilah, Nasinya cikgu. berwarna biru ataupun agak-agak keungu-unguan. Keungu-unguan. Ya. Nasi kerabu betul ke, cikgu? Betul. Okey. Dan ini sangat popular untuk yang menggemari masakan di pantai timur, Ya, iaitu nasi betul. kerabu. Dan pada masa yang sama, daunnya boleh dikeringkan untuk dijadikan minuman yang berkhasiat. Itulah ada kegunaan bunga telang. Dan cikgu ada satu lagi, iaitu cengkeh. Siapa nak bacakan untuk cengkeh? Okey. Ya, Amir. Amir. Silakan. Silakan Amir. Cengkeh. Buahnya boleh dibuat ubat dalaman untuk meningkatkan selera, merawat permemulas dan usus kembung angin. Kudat bunganya untuk membunuh dan menyingkirkan cacing di dalam perut dan usus, merawat cerai birit, nafas berbau busuk, sakit perut dan sakit gigi. Ya, terima kasih Amir. Dah dapat jawapannya Hakim. Ya. Jadi tadi dah makan kan cengkeh tu? Selepas ini jangan terkejut pula. Akan meningkatkan selera makan. Ya, makin. Ya, makin sihat dan Ya. kuat. Dan kalau kita tengok pada bahagian yang sedang cikgu paparkan ini, itulah kaitannya dengan gimik lakonan kita tadi. Okey. Ya, sebab tadi Hakim sakit gigi. Betul, cikgu. Dan cikgu memberikan cengkeh untuk digunakan bagi mengurangkan. Sementara nak pergi jumpa doktor, betul. kita kurangkan dahulu sakitnya dengan menggigit cengkeh itu pada bahagian gigi yang sakit. Jadi itulah antara 3 herba yang anak-anak akan kaji, kenal pasti maklumatnya, dan kita nak tahu pengetahuan sebelum ini, pengetahuan yang mereka dapat ketika membaca, dan apa lagi yang mereka pelajari daripada bahan. Ya. Dan untuk aktiviti ini, anak-anak akan membuat catatan dalam borang grafik yang cikgu panggil borang KWL. Ya? KWL. KWL. Tetapi sebelum tu, cikgu nak tanya terlebih dahulu. Sebelum kita buat aktiviti, cikgu tanya terlebih dahulu seorang daripada anak-anak ni. Sebab kita dah cakap tentang ubat sakit gigi tadi guna cengkeh. Betul. Sebelum tu cikgu kata makan cengkeh dulu sebelum jumpa doktor. Jadi ada kaitan tradisional dan moden. Betul. Cikgu nak tanya anak-anak dalam Google Meet, siapa boleh bantu cikgu beri sedikit maklumat tentang perubatan moden dan tradisional? Okey. Saya, cikgu. Ya, silakan Rushdina. Rushdina. Pada pendapat saya, perubatan moden akan menggunakan teknologi yang moden, manakala perubatan tradisional pula menggunakan kaedah lama dan konvensional.
Ya, betul. Terima kasih Rushdina. Nampaknya kita akan semakin mudah untuk Betul. aktiviti KWL sebab Rushdina dan juga anak-anak yang berada dalam Google Meet telah ada sedikit pengetahuan tentang perubatan tradisional dan moden. Ya. Jadi ini akan memudahkan mereka untuk memproses maklumat. Ya. Dan untuk aktiviti seterusnya, cikgu bagikan mereka kepada 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama, cikgu ambil nama cengkeh. Yang Ya. pertama tadi. Siapa ahlinya ni, Hakim? Okey, Haris dan juga Jannah. Ya, kita ada 2 orang untuk kumpulan cengkeh dan mereka akan mengenal pasti maklumat dan menggunakan teknik bacaan KWL. Ya. Dan mereka akan menggunakan aplikasi Jamboard Canva. Dan untuk kumpulan kedua, kita ada kumpulan apa ni, Hakim? Kumpulan Pudina. Ya, siapa namanya? Amir dan juga Rushdina. Baiklah, kita ada 2 kumpulan pada hari ini dan mereka akan bergerak ke aplikasi Jamboard Canva. Ya, anak-anak dalam Google Meet boleh terus masuk ke aplikasi Jamboard. Kejap lagi kita tengok Hakim apa yang telah mereka lakukan. Baiklah, cikgu juga akan pergi ke sana bersama-sama mereka. Okey. Kita tengok. Jom kita tinjau borang KWL. Nampaknya, kumpulan pertama kumpulan cengkeh. Kita ada Jannah dan kita ada Haris. Kumpulan kedua kita ada kumpulan Pudina, iaitu kita ada Rushdina dan juga Amir. Jadi kalau kita tengok sekarang mereka baru masukkan 1 poin, ya, 1 maklumat pada setiap kotak. Jadi sementara kita tunggu anak-anak melengkapkan catatan mereka, cikgu terangkan kepada Hakim. Boleh, cikgu? Apa kegunaan borang KWL ni. Ya. Ya. Jadi kepada Hakim dan juga anak-anak yang sedang menonton, borang KWL ini merupakan antara alat yang kita boleh gunakan untuk membantu murid ketika membuat analisis maklumat yang mereka dapat daripada bahan seperti bahan buku teks, majalah, surat khabar, ensiklopedia dan lain-lain. Apa tu KWL? KWL ada 3 huruf ni, Hakim. Ya? Huruf yang pertama K. Sebenarnya kita guna daripada bahasa Inggeris, tetapi hari ini kita akan terangkan dalam bahasa Melayu. K ialah apa yang mereka tahu tentang herba. K, apa yang mereka tahu tentang herba. K ialah know. Tahu. Apa yang mereka tahu. Jadi mereka akan type lah apa saja yang mereka tahu tentang herba. Baik. Dan W ialah what. Apa yang mereka ingin tahu tentang herba. Tadi kita dah ada kemangi, betul, ada tadi kita ada pudina dan dalam buku teks tu ada beberapa lagi maklumat lain. Dan L ialah learn. Apa yang telah mereka pelajari daripada tajuk ini. Jadi murid-murid akan menaipkan. Kalau kita tengok kumpulan cengkeh sedang menaip. Begitu juga kumpulan pudina, kalau kita tengok ada tanda macam ni, maknanya mereka sedang menaipkan catatan. Jadi sementara kita tunggu ni, okey, kita kecilkan sedikit. Sementara kita tunggu anak-anak melengkapkan maklumat pada borang KWL, cikgu ingin terangkan juga kepada Hakim dan anak-anak yang sedang menonton. KWL ini antara teknik bacaan yang anak-anak dan juga rakan-rakan guru boleh gunakan untuk membantu murid ketika mereka membuat bacaan teks. Yang ini kita panggil bacaan aktif. Ada beberapa teknik lain yang pernah cikgu-cikgu gunakan juga seperti asid, quack, kita ada chart dan ini antara teknik bacaan yang boleh digunakan. Dan ketika mereka membuat bacaan secara aktif ini sebenarnya mereka membaca dan menggaris, mencari maklumat penting, mungkin membulatkan ataupun mengguna pen penyerlah menyerlahkan maklumat penting. Kenapa penting teknik bacaan aktif ni, Hakim? Ketika mereka menduduki peperiksaan, mereka akan menggunakan kaedah yang sama untuk mengesan maklumat penting. Kalau kita tengok, dah bertambah dah kumpulan ni kan? Ya, betul. Kumpulan Bertambah dah cengkeh, jawapannya. Dah ada dah. Jadi, boleh agaknya kita panggil mana-mana kumpulan dulu untuk terangkan? Hakim Cikgu, nak panggil yang mana? Saya pilih yang pertamalah, cikgu. Kita baiklah, pilih cikgu cengkeh. paparkan yang pertama. Okey, jadi tak apa. Walaupun cikgu dah minta Hakim untuk panggil kumpulan pertama, kumpulan pudina boleh teruskan type. Ya, betul. Jadi Hakim nak panggil siapa? Kita ada 2 ni.
kita jemput hero dulu cikgu. Ya, hero dahulu. Okey. Silakan. Haris ya? Ya, Haris. Silakan Haris. Haris boleh bacakan bahagian mana Haris nak baca? K, W ataupun L? Silakan Saya nak Haris. baca bahagian L, cikgu. Baik. Ya. Apa yang telah saya pelajari daripada tajuk ini adalah jenis-jenis tanaman herba. Ya, Haris telah mempelajari Ya. jenis-jenis tanaman herba. Kalau boleh cikgu tahu apa yang tanaman herba yang Haris dah dapat daripada pelajaran kita pada hari ini? Sebutkan 2 daripadanya. Tanaman herba apa? Kemangi, Ya, kemangi. cengkeh. Cengkeh, bagus. Kemangi dan cengkeh, betul. Jadi kita sambung seorang lagi, kita ada Okey. Jannah. Jannah, silakan. Jannah akan baca K dengan W lah Jannah. Ya. Silakan. Okey, apa yang anda tahu tentang herba? Herba digunakan dalam masakan. W, apa yang anda ingin tahu tentang herba? Iaitu cara penjagaan tanaman herba dan tempat-tempat yang sesuai dijadikan tempat tanaman. Baiklah ya. Jadi kita dah dengar daripada Jannah. Nampaknya mereka telah dapat melengkapkan borang grafik ini dengan baik. Mereka tahu apa yang perlu dilakukan. Dan kita tengok. Sebab kita akan gunakan maklumat ini untuk aktiviti seterusnya. Baiklah, kita tengok kumpulan Pudina. Hakim nak minta siapa bercakap? Okey, kali ini kita minta heroin pula. Ya, Ustazah. heroin pula. Ya. Rishdina. Boleh bacakan Rishdina? Saya. Boleh cikgu. Silakan. Saya akan baca apa yang telah saya pelajari daripada tajuk ini. Baik, silakan. Jenis-jenis herba yang boleh dijadikan bahan masakan. Apa jenis herba yang boleh jadi bahan masakan, Rishdina? Kalau di rumah, ibu biasa guna apa? Bunga cengkeh. Bunga cengkeh. Yeah. Ya, untuk masak apa tu kalau boleh cikgu tahu? Bunga cengkeh untuk masak apa? Sup. Betul. Nasib baik betul. Lapar lah Hakim. pula dengan sup kan. Pandai Rusdina. Ya. Jadi, cengkeh antara bahan untuk menaikkan aroma tumisan rempah sup tersebut. Dan kita nak dengar daripada Amir. Okey Amir, silakan. Bahagian K. Tumbuhan semula jadi yang digunakan untuk perubatan. Bahagian W. Kelebihan herba kepada kita. Herba-herba Baik. yang sering digunakan pada masa dahulu. Terima kasih Amir. Nampaknya Amir telah dapat mengaitkan pengetahuan sedia adanya dengan bahan yang telah dipelajari pada hari ini dan keempat-empat mereka telah mendapat manfaat daripada bahan. Yang ini mereka dah tahu dah. Herba ini bukan saja boleh dijadikan ubat, boleh dijadikan bahan masakan dan boleh dijadikan sebagai tanam-tanaman herba di rumah. Ya, jadi Bagaimana itulah. cikgu? Ya. Kalau daripada aktiviti hari ini sebenarnya cikgu dah boleh memberikan pentaksiran untuk mereka ya, untuk PBD mereka. Jadi mereka telah dapat memberikan sekurang-kurangnya 1 bagi setiap kotak ni. Cikgu bagi 5 markah dulu. 5 markah. 5 markah dulu sebab dia baru nak mula. Ya, Okey. kalau tadi mereka dapat memenuhkan kesemuanya, kita akan beri lebih. Ya, jadi sebab ini permulaan kepada PBD mereka, mereka telah dapat melengkapkan sekurang-kurangnya kedua-dua kumpulan ni cikgu bagi 5 markah. 5 markah. Okey, tahniah kepada murid-murid kita yang telah dapat 5 markah dari cikgu kita. Baik, jadi saya tampal dulu markah kepada murid-murid kita. Baik cikgu, hari ini yang kita belajar ialah bagaimanakah herba-herba yang boleh kita gunakan untuk masakan dan juga untuk perubatan. Dan sekarang cikgu kita nak rehat seketika, boleh ke? Boleh, Baik, silakan. jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Jumpa selepas ini, saya tampal jap ganjaran untuk murid-murid kita.
Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Menengah Atas, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Cikgu Latifah binti Tarkib, juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Lina dan murid-murid dalam talian kita. Bagaimana murid-murid, boleh kita teruskan? Boleh? Cantik. Baik Cikgu, untuk segmen ini apakah yang akan kita fokuskan? Baiklah Hakim dan juga anak-anak yang berada dalam Google Meet dan yang sedang menonton, kita sambung aktiviti pembelajaran kita pada hari ini. Tajuk kita ialah Taman Herba Kecilku. Sebab anak-anak ini cikgu nak berikan mereka tugas. Ya? Setiap kumpulan, cikgu akan berikan mereka tugas untuk membuat projek Taman Herba. Ya? Jadi anak-anak ni, kumpulan Cengkeh dan kumpulan Pudina akan berbincang untuk menentukan pokok apa yang mereka nak tanam dan memberikan justifikasi atas pilihan pokok yang mereka dah pilih tadi. Ya? Jadi untuk aktiviti ini, mereka akan memilih pokok herba yang bersesuaian. Tidak semestinya yang mereka sebut tadi kemangi, cengkeh. Tidak semestinya kalau mereka nak pilih pokok-pokok yang lain, ada justifikasinya, maka kita dengarkan nanti Hakim. Dan mereka akan membentangkannya. Jadi kalau kita tengok cikgu dah paparkan ini, tetapi kita tak tahu lagi sebab yang ini cikgu dapat tahu ketika berbincang-bincang tadi, cikgu terdengar mereka nak pilih pokok cili, adakah benar ataupun tidak, kita dengar Hakim. Jadi sebab cikgu dah paparkan ini, adakah kumpulan Cengkeh bersedia? Okey, kumpulan Cengkeh bagaimana? Tunjuk sikit kalau bersedia. Jadi, mantap. Kumpulan Cengkeh, cikgu dah berikan mereka tugasan. Untuk buat taman herba. Jadi sementara mereka bersedia untuk membentangkan ya Hakim, cikgu nak beritahulah kepada Hakim, di sekolah memang kita ada beberapa tugasan projek untuk murid. Antaranya yang inilah taman herba. Sebab selain mereka menanam pokok-pokok herba ini, mereka membuat eksplorasi maklumat. Dan mereka mempraktikkannya dalam kehidupan seharian. Dan dah bersedia kumpulan pertama? Baiklah. Cikgu dengar daripada mereka berdua. Kita dengarkan Hakim. Silakan. Okey, jom kita dengarkan. Assalamualaikum Haris. Adakah awak ingat berkenaan tugasan yang diberikan oleh Cikgu Latifah semalam? Waalaikumsalam. Ingat, tugasan membuat kebun secara berkumpulan bukan? Ya Haris, saya bercadang untuk menjadikan pokok pegagar sebagai tanaman kebun kita kerana pokok pegagar tidak memerlukan penjagaan yang khusus. Tanaman ini tumbuh secara liar. Pegagar juga sangat sinonim dalam kalangan masyarakat kita kerana dapat dijadikan ulam dalam hidangan dan bahan masakan. Namun, saya lebih suka menanam tumbuhan renek di kebun kita. Misalnya pokok cili. Hal ini lebih menarik kerana bukan sahaja pokok cili dapat digunakan dalam masakan, malahan berguna dalam bidang farmaseutikal sebagai wadah bagi menurunkan kadar gula dalam darah. Wah, nampaknya pendapat awak juga sangat bernas Haris. Saya rasa elok juga kita tanam kedua-duanya agar kebun kita tampak lebih menarik dengan kepelbagaian tumbuhan herba. Cadangan yang bagus. Saya setuju. Apa tunggu lagi? Mari kita buat penerokaan maklumat lanjut tentang tanaman ini. Begitulah perbualan dan perbincangan mereka. Kita beri tepukan dahulu anak-anak. Tepuk sikit untuk kepada kawan-kawan kita. Yang pertama. Jadi macam itulah Hakim. Mereka telah memilih, tadi Jana dah pilih pokok pegaga. Dan Haris dah pilih pokok cili. Pegaga dan cili. Seperti yang cikgu tunjukkan ni, betul lah. Pilihan pertama mereka tidak berubah. Mereka nak menanam kedua-dua pokok ini untuk taman herba mereka. Dan kalau kita lihat tadi, mereka telah memberikan justifikasi. Jadi, untuk lebih faham, justifikasi ialah mereka memberikan sebab. Tadi, Jana kata nak tanam pegaga sebab boleh digunakan untuk masakan dan juga perubatan. Ya, betul. Haris pula kata cili sebab selain boleh buat untuk masakan, boleh untuk farmaseutikal, iaitu untuk kosmetik, perubatan dan juga kosmetik. Baiklah, Hakim, kita boleh persilakan kumpulan kedua? Okey, kita jemput kumpulan kedua, kumpulan Pudina. Silakan. Okey, silakan.
Rushdina dan juga Amir. Boleh kita nak dengar bersama-sama perbincangan mereka. Ya. Rushdina, saya masih lagi kurang faham tentang projek tanaman herba yang telah diberikan oleh Cikgu Latifah pagi tadi. Kita dalam kumpulan yang sama kan? Betul Amir, kita dalam kumpulan yang sama. Macam ini Amir, cikgu minta kita buat projek taman herba. Jadi, kita perlu pilih tanaman herba apa yang kita tanam nanti. Bukan pilih sahaja, kita juga perlu jelaskan sebab pilihan kita itu dan buat justifikasi, kata Cikgu Latifah. Oh, macam itu. Barulah saya faham. Hehe, awak nak pilih tanaman apa? Saya bercadang untuk menanam pokok jerangau. Pokok jerangau? Pokok yang kelihatan seperti pokok serai itu? Ya, pokok ini sering kali ditanam di taman-taman belakang rumah dek kegunaannya yang pelbagai. Oh, nenek saya ada menanam pokok ini di rumahnya. Tumbuhan ini digunakan secara meluas dalam perubatan herba moden pada masa kini sebagai perangsang aromatik dan tonik ringan, bukan? Ya, rhizomnya yang sangat harum bukan sahaja dapat digunakan secara luaran sebagai lotion, malah dapat dijadikan ubat untuk masalah kembung perut, penyakit saraf, masalah usus, jangkitan bronkiol, asma dan banyak lagi. Oh, baiklah. Tapi saya rasa kita juga boleh menanam pokok pudina di taman kita kerana tumbuhan kecil ini tahan lasak dan cepat membesar. Wah, cadangan yang menarik. Pokok tersebut juga mudah untuk dijaga serta boleh dijadikan sebagai perasa tambahan untuk pelbagai hidangan serta boleh dijadikan teh ubat herba. Baiklah, mari kita pergi ke Taman Semayan untuk membeli anak pokok. Ya, begitulah perbualan dan terbaik. perbincangan mereka. Juga terbaik, kita beri tepukan untuk mereka. Okey. Tepuk kuat sikit. Jadi, Hakim, kalau kita tengok tadi, dah ada 4 pilihan. Betul. Dan ada 4 juga justifikasi yang telah dibuat oleh anak-anak ini. Jadi, tercapailah apa yang kita nak daripada perbincangan mereka. Dan cikgu berharap Amir, Rushdina, Jana dan juga Haris teruskan untuk membuat penerokan maklumat lanjut supaya taman herba mereka itu nanti dapat menjadi lebih baik dan memberikan manfaat. Jadi kalau kita tengok, kita dah ada pilihan tadi. Namun bagi anak-anak yang berada dalam Google Meet, cikgu minta juga untuk kalau anak-anak yang telah membuat pilihan tadi, cikgu nak tanya Jana. Jana, kalau Jana dah tanam pokok pegaga ini, boleh tak berikan cadangan kepada cikgu, kepada Abang Hakim dan juga kawan-kawan, macam mana Jana nak tanam pokok ni? Ya. Macam mana kita nak jadikan taman herba tersebut? Pokok pegaga tidak memerlukan cara penjagaan yang khusus. Kita hanya boleh meletakkan anak pokok dan biarkan ia tumbuh secara sendirinya. Ya, sebab pokok pegaga ini antara tumbuhan yang hidupnya menjala. Ya. Jadi untuk pengetahuan anak-anak yang berada dalam Google Meet dan juga yang sedang menonton, pokok pegaga ini sebenarnya boleh dimakan mentah. Okey. Yang kita panggil sebagai ulam-ulaman. Ataupun boleh dijadikan juga sebagai bahan masakan, boleh dijadikan kerabu. Dan pada masa yang sama, boleh juga dikisar untuk menjadi jus pegaga. Mesti sedap. Yang sangat bagus untuk kesihatan, terutama untuk kesihatan dari segi tekanan darah dan juga kolesterol. Dan cikgu nak tanya juga daripada, tadi cikgu dah tanya heroin, cikgu nak tanya hero kita pula. Cikgu nak tanya Haris. Ya, Haris tadi dah pilih untuk tanam cili. Ya, selain justifikasi yang Haris berikan tadi, apa agaknya sebab justifikasi ini kita katakan sebagai sebab. Apa agaknya sebab Haris memilih cili sebagai gandingan kepada tadi cili gandingannya pegaga? Boleh tak Haris berikan satu lagi tambahan justifikasi? Hal ini kerana cili mudah didapati di Taman Semayan. Ya. Jadi mudah untuk ditanam. Betul, ya. Dan cili bukanlah satu tanaman yang sukar dicari dan semua orang boleh menanamnya. Cikgu nak tambah sedikit ya Haris.
Cili ini boleh ditanam di pasu, boleh ditanam di tanah biasa di atas batasan. Dan ini menunjukkan bahawa aktiviti projek yang cikgu berikan tadi bukanlah sesuatu yang susah. Betul. Dan kita katakan praktikal. Ya. Boleh dilakukan oleh murid-murid. Dan kalau cikgu nak tanya Amir pula. Amir tadi dah pilih pokok Pudina. Amir dah pilih pokok pudina. Jadi cikgu nak tanya daripada Amir, kalau cikgu nak tanam pokok pudina ini ataupun Amir nak tanam untuk taman herba Amir, apa pilihan cara penanaman yang Amir nak guna? Pasu ataupun batas? Saya memilih pasu, cikgu. Ya, kenapa nak pilih gunakan pasu? Sebab walaupun dia tahan lasak, tetapi kita tidak boleh menjangka apa akan terjadi sekiranya penjagaan kita tidak sempurna. Ya, dan cikgu tambah sedikit, Amir. Pasu sebenarnya senang diurus. Senang diurus. Betul, setuju. Kita boleh alih-alihkan sebab pudina ini walaupun dia kata lasak, tetapi dia tidak boleh terdedah terlalu terus kepada cahaya matahari. Maknanya kita boleh alihkan, kalau berlaku hujan yang lebat kita boleh alihkan sedikit. Jadi ada kebaikan ataupun faedah jika kita memilih untuk menanam menggunakan pasu. Jadi anak-anak, cikgu tambahkan maklumat tadi dan anak-anak perlu catat dalam ruangan justifikasi, ya, supaya setiap kali kita membuat pilihan itu kita dapat memberikan justifikasi supaya yang mendengar nanti kita nak bentangkan dalam kelas yang lebih besar, kelas rakan-rakan akan faham. Betul. Dan akan mengambil manfaat daripada justifikasi yang kita berikan. Jadi itulah antara aktiviti yang anak-anak lakukan untuk justifikasi dan juga membuat pilihan. Cikgu harap anak-anak telah mendapat maklumat yang baik dan berguna untuk kita laksanakan dalam aktiviti projek kelas kita, ya. Jadi kalau kita tengok untuk aktiviti yang seterusnya, Okey, cikgu. Kalau saya lihat, cikgu, di hadapan saya ini kita ada cengkeh dan kita juga, kalau tak silap saya, betul ke cikgu, kita ada kayu manis? Ya, kita ada kayu manis. Jadi cikgu, kayu manis ni apakah dia punya fungsi, apakah dia punya khasiat, cikgu? Baiklah, untuk pengetahuan Hakim, yang cikgu bawa tu ada kayu manis. Okey. Ada, kalau cikgu sebut pelaga. Cuba Hakim pilih yang mana pelaga. Pelaga saya kita pun rasa nak beritahu kepada anak-anak dalam Google Meet dan sedang menonton. Yang ni betul ke, cikgu? Ya, betul. Tepat sekali. Ini kalau tergigit, cikgu, ya. Paling sedap. Paling sedap. Dan cikgu nak tunjukkan lagi, Hakim ambil bunga lawang. Bunga lawang. Okey, jap, bunga lawang saya Bila cikgu sebut bunga tu, dia dah tahu dah dapat clue. Betul ke, cikgu? Ya, betul. Okey. Tunjuk sikit. Bunga lawang. Dan yang paling comel, kita panggil cengkeh. Cengkeh. Okey, ini yang saya gunakan tadi. Ya. Untuk mengubati sakit gigi. Ya. Dan daripada keempat-empat yang Hakim dah tunjukkan itu, biasa kaum ibu di rumah akan memanggilnya 4 sekawan. 4 sekawan. Kenapa, 4 cikgu? Sekawan. Sebab kalau kita kata sekawan, maknanya dia akan datang bersama-sama. Okey. Dia akan datang bersama-sama, dipanggil 4 sekawan sebab kalau dulu mak cikgu bila nak masak sup, Rusdina, nak masak sup itu tak boleh guna cengkeh je. Okey. Dia kena kawankan 4-4 tadi. Dia kena ada kayu manis, ada bunga lawang, dia kena ada pelaga dan cengkeh. Jadi keempat-empat itu mesti berada bersama-sama. Itu dipanggil 4 sekawan. Gunanya, 4 sekawan dan juga herba-herba dalam masakan ini ada beberapa fungsi, iaitu pertama untuk menyedapkan. Kedua, bila ditumis, dia akan menaikkan aroma. Jadi kalau anak-anak ni sedang berada dalam bilik untuk membuat ulang kaji, dia bau aroma ibu menumis sup tadi, Rusdina,
Ruslina akan tinggalkan buku cikgu, dia akan terus ke dapur. Betul. Sama juga cikgu. Ya. Sekarang pun saya rasa dah dia punya bau cengkeh dia, kayu manis Lebih-lebih dia. lagi kalau 4 sekawan ini juga berguna untuk tumisan. Ya. Kalau cikgu nak masak kari, Kari. lagi bau dia naik. Ya. Betul. Ditambah satu lagi herba ataupun tumbuhan yang sangat penting untuk masakan kari, iaitu daun kari. Daun kari, betul? Daun kari ditumis bersama 4 sekawan tadi. Okey. Jadi semua itu merupakan perencah ataupun rempah ratus yang melengkapkan kehidupan kita pada hari ini. Baik. Jadi kalau tak cukup 4 sekawan ini, maka tak sempurnalah masakan kita. Betul. Mungkin tak sedap kan cikgu? Ya. Dan 4 sekawan ini juga boleh kita gunakan untuk memberi khasiat kepada badan kita. Dan cikgu, berapakah ganjaran yang kita nak berikan kepada murid-murid kita tadi? Baiklah Hakim, kalau kita tengok tadi anak-anak telah dapat membuat pilihan, ya, dan mereka memilih mengikut justifikasi mereka. Mereka dapat memberikan justifikasi walaupun kita tanya tadi soalan pusingan kedua, mereka dapat memberikan justifikasi, maka cikgu berpuas hati dengan pencapaian mereka dan cikgu nak berikan satu lagi 5 markah. 5 markah untuk murid-murid kita. Jadi mungkin Hakim boleh tunjuk pada anak-anak Okey. yang sedang menonton 5 markah cikgu dalam Okey. bentuk apa? Dalam 5 bentuk markah. cili. Ya, cili. Siapa punya cili tu? Okey. Haris punya cili. Ya. Okey, baik, saya lekatkan, Ya, 5 markah cikgu gunakan simboliknya ialah cili, ya. Jadi Baik. tahniah kepada anak-anak dan cikgu berharap agar mereka bukan saja dapat maklumat pada hari ini, mereka sudah semakin berkeyakinan untuk membuat pilihan dengan memberikan justifikasi-justifikasi yang sesuai dengan pilihan mereka. Dan ini sebenarnya berguna, Hakim, apabila mereka telah melangkah keluar daripada alam persekolahan. Ya. Kemahiran untuk mereka membuat pilihan, memberikan justifikasi ini sangat penting. Okey, baik. Terima kasih cikgu atas pencerahan dan sekarang cikgu kita nak berehat seketika, boleh ke? Silakan. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Menengah Atas. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Menengah Atas, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Latifah binti Tarkib dan jurubahasa isyarat kita Cikgu Lina. Juga tidak lupakan murid-murid dalam talian dan juga yang menonton dari rumah. Okey cikgu, untuk segmen ini apakah yang akan kita tekankan pula? Baiklah, terima kasih Hakim. Dan kita kembali semula bersama anak-anak dalam Google Meet yang sedang menonton. Untuk segmen ini, cikgu namakan Rempah Ratus Hidupku. Ya? Jadi dalam segmen ini, cikgu nak tahu daripada murid-murid yang berada dalam Google Meet yang telah kita sama-sama lakukan beberapa aktiviti. Pertama, kita dah buat analisis maklumat. Ya, betul. Dah isi borang grafik KWL. Kemudian mereka dah berbincang untuk pilih herba nak ditanam dalam taman herba dan membuat justifikasi. Jadi, cikgu percaya anak-anak dalam Google Meet boleh memberikan rumusan selain daripada apa yang telah cikgu sebutkan tadi. Anak-anak berikan rumusan apa yang telah anda pelajari, bukan saja daripada aktiviti Google Meet, malahan yang telah anak-anak baca daripada buku teks tersebut. Ya. Hakim nak minta siapa dahulu? Okey, saya minta Haris dululah. Silakan Haris. Bagi saya lah, projek Taman Herba ini sangat menarik dan dapat memberikan peluang kepada kami untuk bekerjasama dalam kumpulan. Ya, dapat bekerjasama dalam Ya. kumpulan. Sebab selalu mereka bekerjasama untuk buat aktiviti dalam kelas seperti Ya. berbincang, menulis. Ya, terima kasih Haris. Pada hari ini mereka berbincang, buat justifikasi dan selepas ini mereka terus tanam herba.
Ya, jadi itu pendapat dan rumusan daripada Haris. Seterusnya Hakim nak pilih siapa? Okey, seterusnya saya pilih sebelahnya iaitu Amir. Ya, silakan Amir. Sepanjang kelas kita pada hari ini, saya telah dapat banyak maklumat tentang pelbagai tanaman di sekeliling kita yang sangat banyak kegunaannya. Saya juga semakin berani untuk mencuba ulam-ulaman setelah tahu khasiatnya. Ya, betul. Sebab apa tahu Hakim? Anak-anak muda pada hari ini paling takut untuk makan sayur-sayuran, Betul. apatah lagi ulam-ulaman. Jadi cikgu ucapkan tahniah kepada Amir dan juga rakan-rakan dalam Google Meet. Dah boleh tanam pokok, Betul. dah boleh makan sayur dan berani pula makan ulam-ulaman. Sebenarnya ulam-ulaman ini sangat bagus untuk pertumbuhan Betul. dan juga kesihatan. Yeah. Dan cikgu nak pilih pula daripada Jannah. Apakah rumusan daripada Jannah? Pada pendapat saya seronok dengan sesi perbincangan ini kerana semua orang akan memberikan pendapat dengan bernas. Saya semakin yakin untuk memberikan pendapat. Ya, betul. Saya pun yakin sekarang ni. Betul. Abang Hakim pun yakin. Ya. Sebenarnya Hakim, ketika aktiviti perbincangan macam inilah, kita menerapkan keupayaan mereka untuk pertama, berkomunikasi dengan baik. Kemudian dapat bekerjasama, kooperatif dan kolaboratif dalam kumpulan. Dan pada masa yang sama mereka dapat berfikir secara kreatif dan kritis. Ya. Dan tadi Jannah ada sebut perkataan bekerjasama dalam kumpulan. Itulah nilai yang kita nak terapkan dalam diri anak-anak. Bukan saja buat kerja seorang-seorang, sendiri-sendiri, tetapi mesti ada nilai kerjasama. Betul. Dan hormat menghormati. Macam tadi cikgu tengok walaupun Jannah dan juga Haris berbeza pendapat, tetapi akhirnya mereka dapat menerima perbezaan dan persamaan itu dengan aman dan damai. Betul, tak gaduh Betul. Dan yang terakhir cikgu nak dengar daripada Rushdina. Okey, silakan Rushdina. Jika dahulu saya hanya kenal beberapa tanaman yang ditanam oleh ibu saya seperti serai, kunyit, halia dan pokok selasih, kini saya telah menambah pengetahuan saya tentang pokok jerangau, pudina, pegaga dan pokok cili. Saya tidak sabar untuk cuba menanam pokok-pokok ini nanti. Ya. Bukan saja Rushdina tak sabar, cikgu juga tak sabar nak tengok hasilnya. Nanti kalau taman herba mereka dah siap, kita boleh tunjukkan kepada Abang Hakim gambar-gambar tanaman tentu. mereka. Dan Boleh, cikgu. Selepas anak-anak ni memberi rumusan, cikgu juga nak beri rumusan untuk aktiviti pada hari ini. Sebenarnya aktiviti pada hari ini dapat memberikan mereka pelbagai maklumat yang sangat relevan dengan kehidupan kita pada hari ini. Ya, anak-anak perlu didedahkan dengan kekayaan hasil dalam negara dan tumbuh-tumbuhan yang sangat dekat dengan diri yang boleh ditanam di hadapan rumah, di belakang rumah, menggunakan betul. pas dalam rumah pun boleh tanam. Ya. Betul. Dan di depan Hakim, cikgu dah sediakan 4 sekawan tadi. Okey. Selepas 4 sekawan, dia ada yang warna hijau. Tu apa, Hakim? Ya, pudina, cikgu. Pudina. Ya. Kumpulan pudina dan kumpulan cengkeh berada dalam, kita panggil tu dulang, sebenarnya dulang anyaman ya. Ataupun dulu-dulu dipanggil nyiru. 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 Okey. Ya, ada peribahasa nyiru. Kecil tapak tangan cikgu, nyiru Hakim tadahkan. Oh. Maknanya sangat berbesar hati. Cikgu pun nak berikan tugas projek kepada Hakim. Ui, ada ke cikgu? Ya, Okey. bukan Apakah anak-anak tugasannya? saja ada tugas projek. Tapi projek tadi untuk anak-anak kita panggil projek besar, projek mega. Baik. Untuk Hakim projek kecil, projek Kecil mini. sahaja. Iaitu mempraktikkan penggunaan herba Baik. untuk kehidupan kita. Baik. Cikgu nak minta Hakim buat air paling istimewa untuk cikgu. Okey. Masukkan gula cikgu dah masuk. Okey, baik cikgu. Daun pudina cikgu dah masuk. Baik. Hakim masukkan teh dan Teh. cengkeh, tuangkan Okey. air panas. Baik. Jadi Ya. saya masukkan teh, kemudian saya tuangkan sedikit air panas. Ya, Okey, boleh cikgu ya? boleh. Okey. Jangan lupa masukkan cengkeh. Okey, dan kita masukkan cengkeh. Tuang lebih banyak air. Kita Okey. nak minum sama ni. Oh, kita jadi minum berdua, cikgu, ya? 1 gelas untuk Baik. Hakim, 1 gelas untuk cikgu. Okey cikgu, sementara Ya. saya nak menuang air ini, bagaimana cikgu menilai prestasi murid kita pada hari ini? Baiklah, daripada keseluruhan ya, aktiviti pertama, kedua dan rumusan
murid-murid telah menunjukkan pencapaian yang cikgu sangat berbangga kerana mereka ada keyakinan, ada kerjasama dan berlakunya proses perbincangan. Mereka dapat berbincang dengan baik, tak ada gaduh-gaduh dan mereka telah berjaya memberikan justifikasi dengan baik. Cikgu beri markah penuh. Markah penuh. Berapa tu cikgu? Ya, 10. 10 markah. 10 markah untuk mereka. Tepukkan Jadi sikit. mereka dah ada 5 tambah 10. Okey. Mereka dapat 20 markah keseluruhan untuk aktiviti kita pada hari ini. Okey cikgu, sebagai yang terakhir ini, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Ya, murid-murid boleh dapatkan latihan pengukuhan. Cikgu dah sediakan latihan pengukuhan. Boleh rujuk laman Sesawang Sumberku. Ya. Jadi untuk anak-anak dalam Google Meet juga, cikgu dah bagi aktiviti untuk pengayaan. Mereka buat aktiviti poster interaktif berkaitan dengan herba. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Latifah binti Tarkib. Terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Lina dan juga kepada murid-murid. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.